Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkata Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah ta'ala menyebut, sesungguhnya orang yang bersedia menuntut kelebihan dan yang membentangkan dirinya untuk menerima pemberian kemurahan dengan kemurahan wujud apabila mereka melazimi khalwah dan zikir, mengosongkan hati daripada fikir, serta duduk dalam keadaan fakir yang tidak memiliki sesuatu di hadapan pintu Tuhannya. Nescaya di saat itu dia akan dianugerahi Allah Ta'ala ilmu terhadapnya, asrar ilahiyah, rahsia-rahsia ketuhanan, serta makrifat rabbaniyah, pengenalan mengenai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun panggil makrifat kepada Allah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri telah memuji hamba-Nya Khairi alaihissalam melalui firman-Nya. Jadi berkata Ibnu Arabi, apabila seseorang itu ingin mendapatkan kelebihan ataupun dia ini bersedia untuk menerima kemurahan Allah Ta'ala, bukan dia mencari, tapi kalau Allah Ta'ala memberi, dia bersyukur kepada Allah. Maka hendaklah dia melazimi khalwah dan zikir. Biar dia banyak khalwah, mengasihkan diri dengan orang ramai, dan seterusnya memperbanyakkan berzikir. Jadi di antara jalan menguatkan hati ataupun mengingatkan hati kepada Allah Ta'ala, yang pertama adalah berzikir kepada Allah. Banyakkan berzikir kepada Allah supaya hati kita diingat, cepat ingat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, banyakkan kita melazimi orang-orang yang saleh. Banyak kita berkawan dengan orang-orang yang saleh. Dan yang seterusnya, banyak kita mengasihkan diri, bertafakur kepada Allah Ta'ala. Ini di antara jalan seseorang tadi dapat dibersihkan hati. Apabila hati sudah bersih, nanti Allah Ta'ala akan beri anugerah. Kerana seorang yang hatinya bersih kepada Allah, Allah Ta'ala kasih pada dia. Jadi kalau kasih, beza anak yang kita kasih. Sebagai contoh, kadang-kadang anak tu tak minta, dia tengok saja barang mainan, kita tu beli saja. Tapi kalau anak tu kadang-kadang puas minta, ngamuk dulu. Kadang-kadang. Jadi Allah Ta'ala memberi kepada hamba-Nya ia kasih. Apabila hamba itu duduk di hadapan Allah dalam keadaan fakir, tidak ada apa-apa, ilmu ini datang daripada Allah, lalu Allah Ta'ala beri ilmu kepada dia, dibukakan pintu ilmu dan diberi rahsia-rahsia ketuhanan. Lalu Allah Ta'ala buka rahsia-rahsia ketuhanan. Jadi bagi orang yang melazimi zikir, yang sentiasa berzikir, berkhalwah, dapat membersihkan hati, akan terbuka pintu makrifat, ataupun akan terbuka rahsia-rahsia Allah. Jadi ini satu keajaiban. Kalau orang tidak melazimi ataupun tidak mendalami perkara-perkara yang macam ini, mungkin tidak nampak, mungkin tak tahu. Tapi ada orang yang apabila dia berkhalwah, dia berzikir, dia bertafakur kepada Allah, lalu terbuka, Allah Ta'ala memberi kepadanya ilmu, kadang-kadang ilmu yang dia tidak pernah mempelajarinya. Allah Ta'ala beri kepadanya rahsia-rahsia, kadang-kadang terbuka pintu-pintu keajaiban, kehebatan yang diberi kepada orang yang melazimi zikir. Lalu lah kadang-kadang kita tengok orang itu yang ahli zikir itu, dia khalwah, orang biasanya, bukan orang ulama besar. Syaiban gembala kambing saja, tetapi ilmu makrifatnya tinggi. Ilmu manusia, dia dapat ilmu, ada yang dia mengambil ilmu dengan manusia, ada yang mendapat ilmu dengan Allah. Orang yang mengambil ilmu dengan manusia, dia pergi kelas pengajian, dia duduk bersama dengan ulama, dia mengambil ilmu, mengutip kata-kata mutiara, menghafal. Tetapi orang yang mengambil ilmu dengan Allah, dia bertafakur, dia berzikir, dia berkhalwah, dia mendapat ilmu direct dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala memberi ilmu dengan cara apabila seseorang itu bersih hatinya. Maka dikatakan bahawa orang yang duduk berkhalwah, duduk berzikir, duduk mengasihkan diri pada orang lain, maknanya dia nanti sampai satu peringkat Allah Ta'ala akan limpahkan kepada
kadang-kadang nampak pada biasa, darjatnya orang biasa saja, tapi tidak ulama, tidaklah pangkat-pangkat ataupun orang-orang yang hebat, tidak, tetapi ilmu makrifatnya tinggi. Maka ilmu ini ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ada orang ilmu zahir, ulama banyak ilmu zahir. Maka ilmu zahirnya ahli-ahli ulama, di antaranya mereka itu banyak hafal hadis, mereka itu banyak membaca kitab. Ada orang dia dapat ilmu batin, ilmu zawqiyah, ilmu yang menghasilkan rasa takut pada Allah, ilmu yang menghasilkan seseorang itu maknanya merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Ini dipanggil ilmu zawqiyah. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri ilmu batin itu lebih hebat daripada ilmu zahir, dengan terbuka kasyaf, maknanya pembukaan yang orang-orang lain tidak dapat, tak ketahui, tapi dia tahu. Ambil mana ilmu tu? Ilmu tu dengan dia mengambil dengan Allah, dengan cara dia berzikir, dia bertafakur, dia berkhalwat. Berbeza dengan tu. Dan ada orang dapat ilmu zahir dan batin. Zahir dan batin, dia ulama dalam waktu yang sama, dia ahli makrifat. Orang yang mengambil ilmu dengan dan dapat ilmu zahir itu ulama. Orang yang mendapat ilmu batin itu ahli makrifat, atau orang arif billah, orang arifin. Jadi dikatakan bahawa sebagaimana Allah Ta'ala memuji kepada hamba-Nya Nabi Allah Khidir melalui firman-Nya, "Abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma." Seseorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Di antara hamba-hamba Allah ada yang Allah Ta'ala memberi rahmat kepada dia, dan kami telah dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu di sisi kami, yang mana Allah Ta'ala sendiri yang mengajar kepada hamba-Nya tadi apa yang ada pada sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak memberi ilmu kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi Nabi Allah Khidir dia menjadi guru kepada Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa itu adalah Rasul. Nabi Khidir adalah Nabi. Walaupun ada khilaf ulama kata dia wali, kata orang soleh, tapi nak beritahu kedudukan dari segi pangkat darjat Rasul dengan Nabi, tinggi Rasul. Maka yang Rasul itu adalah anak murid, yang Nabi Khidir itulah gurunya. Kenapa Rasul ini kedudukannya Rasul, tapi disuruh, diperintahkan oleh Allah belajar dengan Nabi Allah Khidir? Kenapa? Kerana Nabi Allah Khidir mendapat ilmu daripada Allah. Sebab tu Syaiban Ar-Ra'i, Syaiban penggembala kambing. Yang anak muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur kecil lagi, maknanya 7 tahun, 9 tahun sudah hafal Quran. Kita 7 tahun batal, maknanya 7 tahun sudah hafal Quran. Maknanya sangat alim. Imam Syafi'i sangat alim, tauhid alim, fiqh alim, tasawuf semua alim. Tapi siapa gurunya, guru tasawufnya? Syaiban. Syaiban itu siapa? Syaiban itu hanyalah penggembala kambing sahaja. Penggembala kambing saja, betul? Orang memperlekehkan Syaiban. Syaiban kata kepada Imam Syafi'i, kata kepada Imam Ahmad, kamu ini kalau kamu jumpa tuan guru aku. Imam Syafi'i ini ada guru kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad ni anak murid. Lalu dia kata, kalau kamu jumpa tok guru aku, ada Imam Syafi'i ni ada guru. Orang-orang alim pun ada guru juga. Jangan kita sampai satu mereka, tak payah guru dah kita dah tinggi dah. Mesti kita mencari guru. Lalu dalam keadaan macam itu, dalam keadaan macam itu, Imam Syafi'i ajak Imam Ahmad jumpa. Dan jumpa tuan guru, bertanya soalan. Bagaimana sembahyang seseorang itu kalau dia lupa rakaat 3 ke 4 yang macam mana? Saya memang kata nak jawab atas mazhab aku ke mazhabmu. Ada 2 mazhab ke? Mazhab fiqh lain, mazhab tasawuf lain. Mazhab fiqh macam mana? Dalam mazhab kamu dia kata, kalau orang yang sembahyang 3-4 ragu-ragu, maka ambil 3. Kemudian tambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi. Itu mazhab kamu. Maknanya, adapun dalam mazhab aku, orang yang sembahyang dalam keadaan macam itu orang yang fasik.
Orang yang batal sembahyangnya, orang yang diazabkan oleh Allah. Mau apa Imam Ahmad? Muhammad pesang tengok jawapan. Ilmu laduni dapat daripada Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu, dan syaitan itu penggembala kambing, tapi itu ilmu makrifat. Jadi kita ni boleh belajar ilmu dengan manusia, duduk berguru, ambil lepas tu menghafal, kemudian membaca kitab, nada kitab dan sebagainya. Ambil guru dengan Allah, berzikir, bertafakur dan juga berkhalwat. Lalu Allah Ta'ala memuji hamba-Nya. Wattaqullah wa yu'allimuhumul kitab. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala ajar kamu. Mesti bertakwa. Dengan arti kata merasa takut kepada Allah, kemudian menjauhkan diri daripada maksiat. Jadi nak jauhkan diri pada maksiat, kadang-kadang kita menjauhkan diri pada makhluk. Sama ada kita ni, sama ada kita tarik orang lain buat maksiat, ataupun kita terikut orang buat maksiat. Maka di antaranya disuruh kita bertakwa untuk membersihkan hati. Jadi yang disebut takwa ni, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marat. Nabi sebut takwa dulu di sini, lalu Nabi tunjuk kat dada dia 3 kali. Masuk kat dadanya maknanya dekat dalam hati. Takwa duduk dalam hati. Jadi hati itu perlu dibersihkan. Maka kalau orang itu tidak bersih hatinya, maka tidak sempurna takwa dia, ataupun tidak ada takwa dia kalau hatinya tidak bersih. Maka kena bersihkan hatinya. Bersih dari hatinya daripada apa? Bersih hatinya daripada sifat-sifat mazmumah. Bersih hati. Jadi bila dibersihkan hati ini dengan jalan apa? Dibersihkan hati di antaranya dengan jalan berzikir, dengan jalan bertaubat, dengan jalan bertafakur, dengan jalan berkhalwat. Apabila seorang itu bertafakur, kemudian berzikir, kemudian dia itu berkhalwat, akhirnya dapat bersih hati. Bila hati sudah bersih, rasa takut pada Allah, nak buat maksiat. Kerana hati yang bersih ini dia tak akan buat maksiat. Hati yang bersih itu no, hati yang gelap itu zulmat. Zulmat mana boleh bergabung dengan no? Boleh tak? Tempat yang sama, cerah ada, gelap ada. Kalau cerah ada, gelap tak ada lah. Kalau gelap tak ada cerah. Maknanya, jadi kalau hati bersih tak kotor lah. Tapi kalau hati kotor tak bersih. Maka wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maknanya bersihkan hati-hati kamu supaya kamu rasa takut. Bila sudah rasa takut kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan ajar ilmu yang hebat. Ilmu membawa pada takut Allah, itu ilmu hebat. Bukan ilmu yang membawa kepada perbahasan yang hebat. Boleh berdebat, boleh menyampaikan hujah, boleh menjawab segala soalan, boleh mendatangkan kata-kata ulama, boleh mendatangkan dalil-dalil Quran hadis. Oh, hebat tu guru ni. Bukan. Hebat tu duduk kepada takut kepada Allah. Sebab ulama mesti dalam keadaan takut. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Ulama itu orang yang benar-benar takut kepada Allah Ta'ala. Maka jalan dia dalam pembersihan hati. Bila bersih hati, wa yu'allimuhumul kitab wa yu'allimukumullah. Allah Ta'ala mengajar. Allah Ta'ala ajar. Allah Ta'ala ajar sahih faham. Kalau manusia ajar ni belum tentu faham. Kenapa dia kata tak faham? Kadang-kadang tak faham kerana istilah. Bila sebut perkataan syuhud, tak faham. Bila sebut perkataan khalwah, tak faham. Tak faham. Manusia aja belum tentu faham. Tapi bila Allah Ta'ala aja, pasti akan faham. Boleh begitulah Allah Ta'ala aja kita boleh belajar dengan Allah. Boleh. Memang boleh belajar dengan Allah. Allah Ta'ala beri ilmu dari ilmu daripada dalam. Kita ni ilmu daripada luar masuk dalam. Kita ilmu daripada luar masuk dalam, dengar masuk dalam. Itu pun lekat sini, dah lekat sini. Tapi Allah Ta'ala beri ilmu daripada dalam. Bila dia bersihkan, Allah Ta'ala campurkan ilmu. Akhir sekali, apa yang keluar daripadanya adalah ilmu-ilmu. Maknanya ilmu-ilmu yang datang daripada Allah. Lalu dikatakan, ittaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, jika kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, yakni merasakan kamu takut kepada Allah dengan jalan apa nak menghasilkan takut,
dengan jalan bermujahadah, berkhalwah, beruzlah, berzikir dan sebagainya. Jadi lalu apabila seorang itu benar merasa takut kepada Allah, nascaya dia, yakni Allah akan menjadikan bagi kamu pembeza. Kamu dapat beza yang mana satu benar, yang mana satu batil. Ilmu ni kita dapat biar kita dapat tahu mana betul, mana tak betul. Bila kita ada ilmu, kita dapat beza ini betul, ini tak betul. Itu ada ilmu. Jadi macam mana dia dapat beza yang ni betul, ni tak betul? Kerana diajar oleh Allah. Allah Ta'ala memberi ilmu kepadanya. Macam mana Allah Ta'ala memberi ilmu dengannya? Apabila dia bertakwa kepada Allah, dia benar-benar takut kepada Allah. Ingat, al-ilmu la yuhda lil-asi. Ilmu ini tak lekat dengan ahli maksiat. Ahli maksiat ini tak lekat ilmu sebenarnya. Maka ilmu yang dikehendaki apa? Ilmu yang membawa kepada ikhlas dan takwa kepada Allah. Ini ilmu hebat. Siapa yang dapat ikhlas, siapa yang dapat takwa, inilah orang yang berilmu sebenarnya. Kalau orang tu ada ilmu banyak, ikhlas pun tidak, takwa pun tidak, ini belum lagi berilmu betul-betul. Lalu Allah Ta'ala akan mengajar dia sehingga mencapai dia kepada maqam ikhlas, sehingga mencapai dia kepada maqam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu firman Allah, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bi. Dan Allah Ta'ala menjadikan untukmu cahaya, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Lalu Allah Ta'ala jadikan cahaya dalam hati. Sebab itu kita ni, hati kita ni ibarat cermin. Jadi bila ibarat cermin, kalau cermin tu bersih je, maknanya kita tengok dalam cermin nampak balik wajah kita. Jadi bila Allah Ta'ala duduk depan tu, duduk depan nampak semuanya lain pada Allah. Dia balik semula pada Allah. Kenapa? Kerana hati macam cermin. Tapi bila kita buat dosa, lalu cermin tu jadi kotor, nampak lagi. Lepas tu makin dibuat lagi, akhirnya jadi kotor. Bila kotor kaya, bila kita tengok cermin, tengok tak nampak dah bayangan kita balik, tak lagi. Maka kena dibersihkan cermin tadi. Cermin hati tadi dibersihkan. Jadi dibersihkan dengan cara apa? Dibersihkan dengan cara taubat kepada Allah. Bila cermin bersih tadi, yang kotor tadi, lalu kita sapu cermin tadi, sapu jadi kilat balik, maka dapat tengok balik cahaya, dapat pandangan. Di cermin kita ini ada cahaya. Cahaya ini memancar kepada Allah Ta'ala. Hati kita ni sebenarnya ingat pada Allah, tapi jadi tak ingat sebab tak balik. Tengok tu tak balik, nampak benda tu masuk, duk balik semula pada Allah. Akhir sekali kotor. Bila kotor, bila seorang itu duduk berkhalwah, duduk berzikir, duduk bertafakur, lalu bersih. Jadi hati yang gelap, hati kita ni sebenarnya nampak Allah, tapi jadi tak nampak kerana terlindung gelap. Kadang-kadang tiang itu memang ada depan hati kita. Tiang itu memang ada depan hati kita, tapi gelap. Bila gelap kita kata tak ada tiang. Tak ada tiang. Okey, baik, tiba-tiba datang cahaya. Oh, ada. Datang cahaya. Bila datang cahaya nampak tiang ada depan mata. Masya Allah, tak nampak. Kita kata juga tak ada. Sebab apa? Sebab gelap. Tapi bila Allah Ta'ala beri cahaya, bila kita ada cahaya, kita nampak. Kita nak berjalan, tak tahu ni mana betul, mana salah, tak apa nak beza. Gelap hati kita. Tapi bila kita berzikir kepada Allah, Allah Ta'ala beri cahaya. Bila dapat cahaya dalam hati, lepas tu dapat membezakan yang mana satu betul, yang mana satu salah. Ini kelebihan orang yang berkhalwah, kelebihan orang yang berzikir. Kadang-kadang orang yang berzikir ni lebih alim pada ulama-ulama. Lepas tu disebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Kamu bertanya dengan ahli zikir kalau kamu tak tahu. Orang ahli ilmu, dia nak jatuhkan hukum, dia tengok atas hujah dia. Dalil dia begini. Dalil dia, hukum dia tak boleh kerana dalil dia dalil macam. Tapi orang-orang ahli zikir, dia tak duduk sini. Orang ahli ilmu duduk sini, akal dia, tengok akal. Kalau dalilnya begini-gini, hukum jadi gini. Gini jadi begini, boleh sebab ni. Tapi kalau orang ahli zikir, dalilnya duduk sini. Yang Nabi sebut kepada sahabat, istafti qalbaka, kamu minta fatwa dengan hati kamu. Sehingga dikatakan bahawa kalau hati kamu ni rasa tenang dengan perkara itu, walaupun orang lain kata tak betul, ikut hati.
Kalau hati kamu itu kata boleh ataupun hati tenang, orang kata tak betul, ikut hati kamu. Kalau hati kamu maksud tak sedap, lalu orang lain semua kata sedap, ikut hati kamu. Ini adalah hadis. Nabi sebut istafti qalbaka, hendaklah kamu meminta fatwa dengan hati kamu. Hati yang macam mana? Apabila hati berzikir. Hati kita ni hidup sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang kita boleh rasa masa tu sedap hati. Ada seorang mari datang, dia buat perniagaan, lama dah dia buat perniagaan, apa kaya-kaya, tapi lama dia rasa hati dia dah sedap. Sudah lama dia mari dan tanya sikit macam mana perniagaan, macam kita pun terang. Akhir kali keputusan kita kata tinggal. Dia pun termenung. Saya tanya dia, betul tak selama ni buat perniagaan hati rasa tak sedap ke tak? Dia kata betul tak? Betul tak Ustaz nak tanya saya, betul tak rasa tak sedap sepanjang buat perniagaan rasa tak sedap hati rasa tak sedap? Dia kata betul. Ada tak tanya-tanya orang kata boleh? Ya, ada orang kata boleh, tapi betul tak rasa hati tak sedap? Ya kata, memang hati rasa tak sedap. Itu orang, kalau orang tu berzikir lagi dia nampak. Dia akan jadi ahli. Sebab tu ahli zikir ni Allah Ta'ala tunjuk jalan ibadat macam mana. Kenapa? Kerana orang yang berzikir, orang yang bertafakur, dia belajar dengan Allah. Tapi jangan salah faham, malah belajar orang panik duduk rumah zikir. Duduk rumah zikir saja, direct dengan Allah lah. Tak payah dengan orang, tak boleh. Allah Ta'ala boleh nak beri ilmu, betul? Boleh tak kita nak dapat ilmu tak belajar? Boleh? Tidak mustahil bagi Allah. Siapa-siapa Allah Ta'ala boleh beri. Tetapi adat dia macam mana? Adat dia nak dapat ilmu dengan belajar. Adatnya nak dapat ilmu isi dengan belajar. Dia belajar. Ada tak orang tak menyapa, tak baca, boleh ilmu? Boleh, Allah Ta'ala nak beri, boleh. Tapi adatnya kena menyapa, kena belajar. Maka kita boleh mencari ilmu dengan Allah, tapi dari segi adatnya, dari segi hukum zahirnya kena berguru. Kemudian serah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan membuka pintu-pintu rahsia-rahsia Allah melalui jalan zikir. Ini hebat orang-orang zikir. Sebab tu ramai ulama-ulama, kadang-kadang dia jadi ulama sekelip mata sekejap dia jadi ulama. Kerana zikir, kerana bertafakur, kerana beruzlah, Allah Ta'ala buka. Ilmu ini ilmu ini cahaya. Bukan ilmu duduk kitab, bukan ilmu duduk lidah bahas, tak. Ilmu itu cahaya yang dicampakkan ke dalam hati manusia. Lalu pernah ditanya kepada Imam Junaid Baghdadi, dengan sebab apakah kamu membolehi apa yang telah kamu bolehi hari ini? Junaid Baghdadi, Al-Imam Junaid Baghdadi, seorang ulama yang masyhur di kota Baghdad. Orang-orang dahulu kalau nak tes ilmu hebat tak hebat, pergi kota Baghdad. Kalau tak sampai kota Baghdad, tak alim lagi, tak hebat lagi. Dulu. Sebab tu imam-imam dahulu pergi ke Baghdad, Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, Imam Bukhari pergi ke Baghdad. Baru orang aku bawa cok, ini orang alim. Mana kota Baghdad? Junaid Baghdadi. Orang yang sangat alim, menyampaikan ilmu. Maknanya sehingga kan terkesan di dalam hati-hati manusia. Orang yang ahli fasik jadi bertaubat kepada Allah Ta'ala bila dengar apa yang disampaikan oleh Junaid Baghdadi. Orang kata Allah hebat, kata-kata kamu ni. Ambil dua ni kalau orang kata ambil dua ni, bijak kan? Ambil dua ni, bijak sangat. Maknanya bagaimana kamu boleh apa yang kamu dapat ni? Bagaimana kamu mau membolehi apa yang kamu dapat ni? Lalu beliau menjawab, dengan sebab aku duduk di bawah darjat tersebut selama 30 tahun. 30 tahun. Kerana dia kata aku duduk di bawah darjat tersebut selama 30 tahun. Maknanya dia ini berkhalwat, berzikir, menghidupkan hati 30 tahun. Kita belajar 3 tahun dah. Salah kaya 3 bulan nak berhenti kau. Salah kaya 3 hari. Mari belajar, masuk temu juga, saya pun ngomong keluarga dia. Bila boleh tak boleh? Apa boleh masuk? Mari 3 hari, saya belajar minggu je. Minggu saja. Minggu kalau nak belajar, nak masuk pondok, baik saya belajar minggu. Maknanya 30 tahun duduk dalam mencari. Dia orang bukan mencari apa. Itu pemberian Allah. Mereka mencari Allah.
Lalu Allah Ta'ala membukanya selama 30 tahun. Dia kata Allah Ta'ala memberi apa yang orang lihat hari ini kepada Imam Junaid Baghdadi. Sebab tu kita tanya, kenapa ulama-ulama dahulu hebat-hebat? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai dia ceramah, apa pesah-pesah orang. Pesah orang. Mana dia ceramah? Orang kafir tu masuk Islam, orang fasik suruh bertaubat. Kerana mereka menjalani ilmu melalui khalwah dan juga zikir. Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali, sampai sekarang kitabnya cukup hebat. Sehingga kan Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, kalau orang tidak cinta Imam Al-Ghazali, Allah Ta'ala tak cinta dia, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Kalau orang tanya, macam mana orang tanya kepada Abdullah Imam Al-Haddad, keras sungguh hati saya. Hati saya ni keras, macam mana nak lembutkan hati? Kalau kita kan jawab zikir, berzikir, bersahabat dengan orang baik, mujahadah. Dia kata, kamu baca kitab Imam Al-Ghazali, baca kitab Imam Al-Ghazali, akan menjadi lembut hati kamu. Cukup baca je kitab Imam Al-Ghazali. Sebab tu kita kadang-kadang kurang minat pengarang-pengarang muda ni. Kita tidak merintahkan mutabak dia. Dia jauh boleh tulis, kita tak mampu nak tulis kitab, tulis buku. Tapi dari segi perasaan kita membaca zuhd tu, rasa duduk pada ulama-ulama dahulu. Sebab itu ada kenyataan mengatakan bahawa kamu mengambil iktibar ataupun kamu ambillah contoh dengan orang yang sudah mati. Kerana orang yang sudah mati itu sudah tahu dia punya dia punya jasa-jasa dia ataupun dengan jalan akhir dia sudah diketahui. Ada pun orang-orang yang hidup lagi belum tentu lagi. Lalu dikatakan, kenapa Imam Al-Ghazali sampai begitu hebat? Sampai Imam Abdullah Al-Haddad kata, cukuplah kalau nak dapat rohani dia, hati jadi lembut, baca kitab dia saja. Imam Al-Ghazali orang yang berkhalwah. Imam Al-Ghazali orang yang berkhalwah. Kita berkhalwah. Nampak khalwah? Maknanya berkhalwah. Maknanya mengasingkan diri. Asingkan diri untuk apa? Asingkan diri untuk menghidupkan hati. Bila hati hidup, maka dia akan menghasilkan cahaya. Cahaya ini melimpah di dalam hati-hati orang-orang yang mendengar ilmu, lalu terkesan di dalam hati. Lalu dikatakan bahawa kerana aku telah melalui jalan ini selama 30 tahun. Abu Yazid pernah berkata, kamu mengambil ilmu daripada si fulan yang akan mati. Kamu mengambil ilmu dengan siapa? Saya mengambil ilmu dengan Syekh ni. Syekh apa namanya? Syekh Mujibur Rahman contohnya. Kamu mengambil ilmu dengan siapa? Dengan Syekh Anu, Syekh Yusuf, Syekh Al-Sani, macam-macam nama. Maknanya kamu mengambil ilmu dengan siapa? Maka dengan Al-Habib, ulama-ulama. Lalu dikatakan bahawa kamu, kata Abu Yazid, kamu mengambil ilmu kamu daripada si fulan yang akan mati. Ambil ilmu si fulan yang akan mati. Sedang kami mengambil ilmu kami daripada yang maha hidup, hidup yang selama-lamanya. Kami mengambil ilmu direct dengan Allah. Ini satu rahsia ahli-ahli sufi. Sebab ahli sufi, kalau betul-betul ahli sufi, ahli fiqh akan dapat menandingi ahli sufi. Kalau semata-mata ahli fiqh. Imam Al-Ghazali, dia itu ahli fiqh, tapi dia mendalami ahli tasawuf. Dia kata apa? Perjalanan yang benar ini duduk pada perjalanan ahli sufi. Tapi bukanlah menolak ahli fiqh, tidak. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa orang-orang ahli sufi ini dia punya ilmu daripada Allah. Bukan masuk kelas. Maknanya ambil kelas, masuk kelas dengan Allah ni, kelas mana ni? Dah. Madrasah mana? Masjid mana belajar dekat dengan Allah? Dah. Ini perjalanan hati, penyucian hati. Sebab tu orang-orang ulama-ulama selalu hebat kan, macam mana kita mari terfikir. Imam Asy-Syafi'i dalam dia tidur saja 1000 masalah agama selesai. Dia kejar mata, banyak dia faham agama. Masalah kejut je, banyak ilmu dia dah boleh faham. Kita kejar mata, 10 masalah agama hilang.
Maknanya. Jadi nak beritahu macam mana dia boleh? Boleh dalam keadaan macam tu, ilmu yang begitu hebat. Baik Imam Syafi'i, baik Imam Maliki, Imam Ahmad Ibn Hanbal, ilmu sangat tinggi, luas. Kerana apa? Kerana beliau mengambil ilmu dengan Allah. Macam mana ambil ilmu dengan Allah? Zahir dan batin. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, belajar dengan imam-imam yang lain, tetapi dalam waktu yang sama lalu jalan pembersihan hati. Pembersihan hati ini maka akan terbuka pula ilmu dalam. Begitu juga dengan ahli-ahli sufi yang lain. Lalu dikatakan bahawa dalam berkhalwah, duduk berkhalwah bersama dengan Allah. Khalwah ni kita bersama dengan Allah, sahibul himmah. Sahibul himmah yang memiliki himmah, maknanya kekuatan ataupun semangat memperolehi pelbagai ilmu pengetahuan yang tidak terjangkau oleh mereka yang hanya mengucapkan perkara yang terlalu senang. Bahkan semua manusia yang memandang dengan ilmu dan dalil, mereka tidak memperolehi keadaan sebegini. Jadi nak beritahu ilmu yang mereka dapat ini hebat, tidak terjangkau daripada ilmu-ilmu yang lain. Kita nak hafal macam mana Imam Syafi'i dia pergi belajar dengan Imam Malik. Masa mula-mula dia masuk kelas Imam Malik, dia duduk belakang. Dia duduk belakang saja. Kemudian Imam Syafi'i ini dia tidak ada buku. Dia tak ada apa-apa. Maknanya tak ada buku, tak ada pen, tak ada pensel, semua tidak ada. Lalu katanya dia macam ambil macam lalang, dia main tulis kat tangan dia. Imam Malik baca hadis, bahas kitab Muwatta. Lebih kurang terbagi tu mungkin. Tak aja tengok kitab Muwatta, tapi tebal lah maknanya. Banyaklah kitab, banyak hadis, ribu hadis duduk dalam kitab tu. Kemudian bila tengok Imam Syafi'i duduk main, tapi orang baru, takkan nak marah lah orang baru. Ada orang baru tak boleh marah lagi. Imam Syafi'i ni beken. Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik khalifah takut. Masa Imam Syafi'i nak belajar dengan Imam Malik, minta izin dengan dia benar rasa. Dia benar kata, mu aku tanya Imam Malik, mu tak kenal Imam Malik siapa. Mana takut dah jumpa Imam Malik takut. Bila ada orang alim tu dia ada go, orang mari serunya sendiri je. Dia tak kata orang, dia tak marah orang. Tapi bila dia ada go, ada zu, dia sebenarnya kesan daripada cahaya pada ilmu tadi yang menyebabkan orang jadi guru gitu. Dia sendiri saja. Jadi orang jadi takut. Imam Malik ni khalifah pun takut. Sampai Imam Malik kalau dia tak boleh duduk, khalifah tak duduk. Maknanya walaupun kursi khalifah duduk depan mata, Imam Malik kata duduk, baru duduk. Itu pun masa Imam Harun al-Rashid, masa Imam Malik nak suruh duduk, sila duduk, Amirul Mukminin, Imam tak marah ke? Tanya. Anda dia takut. Sebab apa? Sebab gah dia, hebat dia. Ni Imam. Jadi dia pun tulis. Bila tulis, oh duduk belakang, duduk mai rupanya. Belakang duduk mai, tak apalah. Habis kuliah, Imam Malik khabar kepada seorang anak murid, pergi panggil orang baru tadi. Budak-budak mai belakang Syafi'i. Masa tu Imam Syafi'i ni budak lagi masa tu. Aku melihat kamu ni orang baru. Kamu ni orang baru dalam kuliah ini, tidak pernah lihat selama ni. Dan ketika aku menyampaikan hadis-hadis, aku menyampaikan itu, aku melihat kamu telah bermain-main tadi. Telah bermain-main. Tadi Imam Syafi'i, saya tidak bermain-main. Saya menulis hadis apa yang Tuan Guru baca. Tulis ngelalang, tulis atas tapak tangan. Mama dia tengok, kenapa? Tak ada benda. Dah habis tu yang kamu kena. Cuba beritahu, cuba baca hadis. Dia pun baca, Imam baca hadis dalam kuliah, dan dia baca. Hingga habis. Ni orang hadis bersih. Hingga habis. Bila hingga habis, tak apa, kalau macam tu tak apa. Tidur dalam kuliah pun tak apa. Jadi dia nak tahu Imam Syafi'i waktu tidur dalam kuliah tu, ni bakal jadi Imam Syafi'i. Maknanya ada sama, siap malam ada orang yang mengikut Imam Syafi'i. Maknanya
Lepas tu kita tak marah mana situ. Oh, ada juga bakal-bakal Imam Syafi'i. Jadi nak beritahu dalam keadaan macam tu, tak apalah. Boleh. Jadi anak murid masuk kuliah. Masuk kuliah jumpa kawan dia. Orang-orang sama-sama belajar. Belajar lama, sama belajar lama. Lalu tengok Imam Syafi'i ini tidak ada kitab. Jadi bila tidak ada kitab, orang pembagi. Ini kitab Muwatta, kitab yang akan dibaca oleh imam. Yang kita baca, ambil kitab ni baca. Dia berpinjam lah. Ambil lah. Kebal kita 1000 hadis duduk dalam kitab. Sehari 2 hari, sehari 2-3 hari pun hantar lagi. Terus hantar. Saya sudah menghafal kesemuanya hadis itu. Ambil kitab balik, saya sudah hafal kesemuanya. Lepas tu orang kita dia tak kitab, dia hafal habis. Maknanya sudah hafal kesemuanya. Lalu dalam keadaan macam tu, dalam beberapa hari hafal. Dah mai mana tu? Macam mana boleh hafal? Kalau kita ikut akal, tak pernah siapa nak hafal 1000 hadis dalam masa 2-3 hari. Main mana? Kalau ikut logik akal, memang tak pernah siapa. Sebab itu dia kata orang yang hidup hati dia, yang hidup berzikir, berkhalwah, bertafakur, ilmu dia tidak terjangkau daripada orang-orang lain. Bahkan dikatakan bahawa orang-orang biasanya, semua orang mengambil ilmu memandang kepada ilmu dan dalil. Dalilnya gini, tetapi tidak ada keadaan sedemikian seperti orang-orang ahli tasawuf. Ahli tasawuf dia dapat ilmu daripada pembukaan. Jadi tengok tu kok terus lekat tadi. Terus lekat. Orang kita tu dia ambil kitab, dia rebus, dia tapis dia minum air. Dia nak dapat alim banyak, ambil nak ngapal hadis banyak. Nah je, ambil kitab hadis, lepas tu tok dalam periuk, rebus. Bila rebus dia ambil air tapis. Tapi ini air hadis. Lepas tu minum, ngapa ingat hadis. Maknanya bukan begitu caranya. Lalu dikatakan bahawa dia akan dapat, dia tidak memandang kepada dalil, tapi dia dapat melalui apa? Melalui penyucian hati. Penyucian hati, berlaku penyucian hati dari proses khalwah. Lalu dikata melalui khalwah, dapat daripada khalwah dapat hadiah. Hadiah dan pemberian yang dipulih oleh sahibul himmah yang semakin agung, yakni daripada Allah. Hadiah daripada Allah. Ini rahsia dia. Tapi kita boleh cakap lah, kita nak khalwah payah. Maknanya kita nak khalwah, nak tu nak bertafakur, nak berzikir. Tapi hakikat ilmu begitu. Bila seorang itu bersihnya hati, bila dia hidup berzikir, bertafakur, mendekatkan diri dengan Allah, maka dapat pemberian Allah, dilimpahkan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kadang-kadang orang yang duduk bersama guru mursyid, duduk bersama dengan ahli-ahli sufi, 2-3 tahun sahaja tiba-tiba jadi ahli. Dan banyak orang-orang ulama-ulama sufi, dia kadang-kadang bukan ahli ilmu, tapi dia ahli khidmat. Duduk khidmat dengan tuan guru, lalu Allah Ta'ala campurkan ilmu dalam dadanya, akhirnya jadi ulama. Jadi ulama. Kenapa? Kerana mengambil ilmu daripada Allah Ta'ala. Dengan jalan apa? Jalan penyucian hati. Sama ada dengan jalan berzikir, sama ada dengan jalan bertafakur, dan juga dengan jalan berkhalwah kepada Allah Ta'ala dengan mengasingkan diri daripada orang ramai. Jadi bila hati hidup, hati sudah bersih, maka ilmu pun akan datang. Bila ilmu akan lekat, maka menyebabkan seorang itu berjinak-jinak dengan Allah, ataupun ilmu yang dikehendaki itu ialah ilmu yang menghasilkan takut, menghasilkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya nak